Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Atif. Di sini saya ingin menerangkan tentang isu sekarang yang hangat dibicarakan, iaitu keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden dan strategi penyelesaiannya. Sebelum itu, dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Azmi selaku sebagai pensyarah penghayatan etika dan peradaban, dan tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan yang memberi komitmen dan saling bekerjasama bagi menyempurnakan tugasan ini. Baiklah, seperti yang kita tahu bahawa keruntuhan moral kini sangatlah serius dan praktikal sehingga membawa imej yang buruk mengenai Islam di mata dunia, khususnya kepada orang bukan Islam. Islam ialah agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang bermaksud bahawasanya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, riwayat Ahmad Al-Hakim Bar-Hakim. Dalam membina kehidupan dunia, umat Islam kini tanpa disedari telah mengorbankan nilai-nilai akhlak yang mulia. Oleh itu, kita mestilah cakna dengan hal-hal sebegini bagi melahirkan generasi yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Sekian. Assalamualaikum, saya Adilin. Saya akan teruskan berkaitan dengan permasalahan kajian. Baik, yang pertama kita boleh ambil apabila seseorang tersebut kekurangan didikan agama dan mudah dipengaruhi. Yang kedua, apabila seseorang tersebut kurang kasih sayang ataupun kurang perhatian daripada ibu bapa. Dan yang ketiga, apabila seseorang tersebut mudah dipengaruhi ataupun mempengaruhi orang lain dan sifat ingin cuba dalam diri remaja. Okey, seterusnya kita bincangkan berkaitan dengan lokasi kajian di Universiti Sains Islam Malaysia nilai Negeri Sembilan. Baik, seterusnya kita bincangkan berkaitan dengan skop kajian. Skop kajian kita tertumpu kepada mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah tahun 2020 tahun 1, dan juga kita bincangkan berkaitan dengan kesan, faktor dan juga apakah solusi penyelesaian untuk mengurangkan keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arshidi Aiman bin Ruslan, bernama metrik 1201298. Baiklah, pada video ini saya akan membentangkan cara-cara mengatasi masalah keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden pada hari ini. Baiklah, cara yang pertama iaitu peranan individu. Individu seharusnya mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara melakukan ibadah wajib dan memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat seperti berzikir, membaca Al-Quran dan melakukan solat sunat. Dengan cara ini, mereka akan rasa insaf apabila ingin melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan moral yang baik ataupun akhlak yang baik. Cara yang kedua ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang cukup penting dalam mendidik dan mengasuh anak mereka supaya tidak terlibat dengan gejala yang boleh meruntuhkan moral mereka. Dan cara yang ketiga ialah peranan kerajaan, iaitu dengan menggubal satu undang-undang yang cukup tegas di peringkat pendidikan, iaitu di sekolah dan universiti, supaya para pelajar tidak terlibat dengan gejala yang boleh meruntuhkan moral seperti vandalisme, membuli dan sebagainya. Kesimpulannya, semua pihak haruslah memainkan peranan yang tersendiri supaya masyarakat pasca moden pada hari ini tidak terlibat dengan gejala keruntuhan moral. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Auni Ifah Yanti Muhammad Syukar. Hari ini saya akan menceritakan kajian literatur mengenai satu tajuk, iaitu tajuk keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat pasca moden. Antara subtopik kecil yang akan saya kongsikan adalah gejala sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi keruntuhan moral. Okey, sebagaimana kita semua tahu, gejala keruntuhan moral ini merupakan salah satu masalah sosial yang terdapat di Malaysia. Maksud keruntuhan moral ini adalah perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa kesokongan maupun keuntungan pada kekuatan sesuatu sistem. Okey, isu keruntuhan moral ni selalunya berkait rapat dengan remaja. Okey, antara faktor-faktor yang mempengaruhi keruntuhan moral ni adalah pengaruh rakan sebaya. Apabila seseorang itu meningkat kepada dewasa, kebanyakan seseorang itu lebih rapat dengan rakan berbanding dengan keluarga.
Kesibukan ibu bapa juga menyumbang kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keruntuhan moral. Kebanyakan ibu bapa terlalu fokuskan kerja menyebabkan anak-anak mereka berasa terabai dan terasing kepada keluarga. Okey. Sekian itu saja pada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Nazatul Farhana binti Johari. Hari ini saya nak bincangkan metodologi kajian di mana ia merupakan satu kaedah ataupun teknik mereka bentuk mengumpul dan menganalisis data untuk menghasilkan bukti yang dapat menyokong sesuatu kajian. Di sini kami menggunakan kaedah Google Form, ianya kerana kaedah ini dapat memudahkan urusan selidik untuk kami mengumpul dan menganalisis data dari responden. Seterusnya, kami juga menggunakan kaedah pengumpulan dan menganalisis data merujuk kepada dua bentuk, iaitu bentuk pertama adalah carta pie kerana ianya lebih mudah untuk difahami, dan yang keduanya adalah bentuk graf kerana ianya dapat membantu para selidik untuk mengetahui sama ada peratusan kajian tersebut lebih tinggi ataupun rendah. Kami juga menggunakan kaedah ini kerana ianya bertujuan untuk melihat sama ada kecenderungan mereka ke arah positif ataupun negatif. Sekian, terima kasih. Muhammad Arsad, nombor matrik 1201283. Hari ini saya ingin membicarakan tentang pendapatan kajian. Hasil dapatan kajian projek kami diperolehi daripada borang soal sidik melalui platform Google Form. Seramai 66 orang responden telah menjawab borang soal sidik kami, iaitu 39 terdiri daripada perempuan dan 27 daripada lelaki. Majoriti umur responden terdiri daripada 20 tahun ke bawah dengan bilangan 40 orang. Latar belakang tahap pendidikan terdiri daripada degree, STAM dan STPM. Degree mencatatkan bilangan paling tinggi iaitu selama 14 orang. Seterusnya, antara pilihan soalan yang terdapat dalam borang soal sidik kami adalah soalan pilihan jawapan, iaitu soalan pilihan jawapan berkenaan dengan faktor keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat. Antara jawapan tersebut adalah kurang perhatian agama, pengaruh media sosial, pengaruh rakan sebaya dan masalah rasuah dan fitnah. Seramai 45 orang responden telah memilih kesemua faktor tersebut sebagai faktor keruntuhan moral yang terjadi dalam masyarakat kini. Dan seterusnya, kami juga menyelitkan soalan berkaitan dengan pendapat responden tentang cara mengatasi masalah keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat. Kami menerima sebanyak 66 respon jawapan yang berkaitan dengan cara mengatasi tersebut. Kesemua jawapan tersebut mereka adalah munasabah dan berkait dengan antara beberapa peranan, iaitu peranan sekolah, peranan ibu bapa dan peranan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nabil Aiman bin Abdul Razak. Saya akan bincangkan tentang konsep keruntuhan moral dalam kalangan masyarakat pasca moden dan strategi penyelesaian. Saya akan bincangkan 4 konsep. Yang pertama, khusus kepada golongan remaja yang berumur 21 tahun ke bawah. Sebab apa? Sebab mereka mudah terlibat dengan keruntuhan moral ni. Yang kedua, isu-isu keruntuhan moral yang mudah untuk remaja lakukan. Seperti apa? Seperti isu samsing, isu buli dan sebagainya. Yang ketiga berkenaan dengan pasca modernism yang ditolak oleh Islam. Sebab apa? Sebab pasca modernism ni bertentangan dengan akidah, menolak rukun iman dan rukun Islam dan sebagainya. Yang keempat, pembelajaran Islam sebagai sumber utama yang perlu dipelajari oleh golongan remaja. Sebab apa? Sebab Islam ni mengajarkan untuk membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu Assalamualaikum, saya Zarul Iqmal dan saya akan meneruskan tentang faktor dan kesan berlakunya keruntuhan moral. Faktor yang pertama adalah latar belakang individu itu sendiri. Individu yang kurangnya didikan agama dalam diri mereka akan menyebabkan diri mereka mudah terpengaruh dan terjerumus ke dalam perkara yang hanya berpasirkan nafsu semata-mata. Seterusnya, latar belakang keluarga juga merupakan faktor berlakunya keruntuhan moral. Ibu bapa yang tidak memainkan peranan mereka terhadap anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak mereka kurangnya kasih sayang dan perhatian daripada mereka. Seterusnya, salah guna teknologi moden. Individu mudah terpengaruh terhadap budaya yang buruk yang tersebar di dalam media massa yang hanya melibatkan perkara yang menyeronokkan terhadap diri mereka sendiri. Keruntuhan moral ini menyebabkan kesan yang buruk terhadap individu, masyarakat dan negara. Ia menyebabkan kesan yang buruk terhadap masa depan individu tersebut dan seterusnya akan menyebabkan berlakunya
pecah belah di dalam masyarakat. Dan yang paling teruk sekali adalah berlakunya kemunduran di dalam sebuah negara apabila terlampau banyak keruntuhan moral di dalam sebuah negara tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Anissa Brina. Saya akan bercerita berkaitan keruntuhan akhlak dalam masyarakat pasca moden dan strategi penyelesaian. Saya akan bercerita mengenai bahagian implikasi dan cadangan. Implikasi yang pertama ialah seseorang individu itu akan dipandang serong oleh masyarakat. Selain itu, berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan. Seterusnya, nilai akhlak dalam sesebuah masyarakat semakin merosot. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan untuk mengatasi masalah tersebut. Antaranya ialah ibu bapa perlu memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Selain itu, institusi pendidikan juga perlu menyediakan pendidikan moral yang sewajarnya. Seterusnya, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang bagi mengatasi masalah tersebut. Melalui kajian yang dijalankan, terdapat pelbagai ilmu pengetahuan yang diperolehi berkaitan dengan keruntuhan akhlak dan moral dalam kalangan masyarakat. Baiklah, kajian ini telah dijalankan melalui pengedaran borang soal selidik kepada pelajar tahun 1 Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah menggunakan Google Form bagi memudahkan pelajar untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Baiklah, keruntuhan akhlak dan moral ini merangkumi pelbagai kelakuan yang negatif yang mana ianya mendatangkan kesan yang tidak baik kepada diri, masyarakat dan juga negara. Selain itu, kajian ini juga mendapati terdapat pelbagai faktor yang mana ianya mempengaruhi keruntuhan akhlak dan moral ini. Antaranya ialah pengetahuan agama yang cetek, latar belakang seseorang individu dan juga kemudahan teknologi moden yang dipersalahgunakan oleh segelintir masyarakat. Menurut kajian ini juga, terdapat pelbagai kesan yang negatif daripada keruntuhan akhlak dan moral ini. Antaranya ialah yang pertama, hilang kebahagiaan dalam sesebuah keluarga. Yang kedua, dipandang serong oleh segelintir masyarakat. Dan yang ketiga, menyebabkan kejatuhan imej negara kerana negara yang porak-poranda akan menggugat keamanan. Malah negara juga akan kehilangan generasi yang boleh mentadbir di masa akan datang. Namun begitu, terdapat pelbagai langkah ataupun inisiatif yang boleh dilakukan bagi mencegah perkara ini. Antaranya ialah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan juga badan kerajaan maupun bukan kerajaan mewujudkan sistem perundangan di peringkat institusi pendidikan bagi mencegah perkara ini dengan lebih awal. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu dalam menangani masalah ini. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian, terima kasih.